Assalamualaikum, selamat sejahtera, tajahau dan waalaikum kepada semua geng bayang yang hadir menonton Shadows pada hari ini. Seperti biasa, Shadows harap korang semua berada di dalam keadaan baik-baik belaka. Alhamdulillah, tanpa kita sedar, kita hanya tinggal dalam lebih kurang 10 hari macam tu sebelum Aidilfitri. Betapa cepatnya, sedar tak sedar, tinggal 10 hari je mat. Dah 20 hari dah macam tu kita dah berpuasa. And rasanya macam baru semalam je kita start puasa kan. Pejam celik kan. And waktu zaman sekarang ni memang laju semacam lah. So jom kita gunakan 10 hari yang terakhir ni di bulan Ramadan untuk mencapai segala amalan-amalan kita, dengan membaca Quran, dengan banyakkan lagi solat-solat sunat semua, dan bangun tahajud dan tarawih obviously lah. Okey, kita gunakan segala kudrat kita yang mana masih muda lagi, kita fokuskan amalan kita. Dan insya-Allah segala amalan kita time bulan puasa ni ataupun bulan Ramadan ni diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Alright, pada hari ini geng bayang semua, ada yang memberi cadangan untuk Shadows kongsikan pengalaman peronda polis. And yes, Shadows yang menepati janjinya akan berkongsikan pada malam ini 3 pengalaman seram peronda polis. So kalau game baik semua nak tahu kisah apa yang bakal Shadows kongsikan, Shadows pun tak nak cakap banyak lagi. So tanpa membuang masa, jom kita perdengarkan 3 pengalaman seram peronda polis. Tapi sebelum tu, kita roll intro dulu. Piu. So, kisah yang pertama yang bakal Shadows kongsikan berkenaan dengan pengalaman yang dialami oleh Inspektor Akmal. So, Inspektor Akmal ni telah berkhidmat sebagai seorang pegawai polis selama hampir 8 tahun macam tu tau. And sepanjang 8 tahun bekerja ataupun berkhidmat sebagai seorang pegawai polis, bermacam-macam perkara yang aneh, pelik dan juga menyeramkan yang pernah terjadi kepada diri dia. Namun berlakunya satu insiden yang consider agak baru lagi lah, berlaku dalam lebih kurang 8 ke 9 bulan macam tu. Kira tahun lepas lah insiden ni terjadi, di mana lokasi tempat ni tidak dikongsikan. Menyedihkan jugalah sebab kita tak tahu tempat dekat mana kan. Tapi mengikut kisah yang dikongsikan oleh Inspektor Akmal, semasa beliau bertugas untuk meronda salah satu kawasannya bersama dengan senior dia bernama Inspektor Sabri, time tu diorang tengah ronda dekat satu kawasan perumahan ataupun pangsapuri apartmen ataupun flat macam tu. And kawasan situ adalah macam ada hutan-hutan macam tu tau. And berlaku satu insiden yang aneh dan juga menyeramkan. Tak disangka sepanjang perkhidmatan Inspektor Akmal ni, dia terserempak ataupun nampak dengan mata dia sendiri kelibat makhluk yang menyeramkan. Adalah beberapa insiden-insiden yang menyeramkan dan pelik, tapi tak pernah dia nampak dengan mata dia sendiri tau. Tapi insiden yang baru-baru ni berlaku ke atas diri dia dan juga Inspektor Sabri, iaitu rakan setugasnya, agak mengejutkan buat Inspektor Akmal. So kisah dia berlaku di mana pada waktu itu jam menunjukkan pukul 2 pagi macam tu tau. So diorang seperti biasa, diorang melakukan ronda-ronda di salah satu kawasan perumahan di mana adalah apartmen dan juga adalah rumah-rumah teres, semua benda tu lah ada bercampur. And ada satu bahagian dekat situ dia macam kawasan tertutup, tapi ada hutan di sebalik kawasan tertutup tu. So buat Inspektor Akmal dan juga Inspektor Sabri, tak adalah diorang nak terfikirkan berlaku insiden yang aneh ataupun yang menyeramkan pada malam tu. Hanyalah ronda seperti biasa, nak tengok kawasan kalau ada benda-benda pelik ke ataupun ada gangguan-gangguan je lah. Kadang-kadang malam-malam kan kita tak tahu ada orang tengah buat benda-benda khianat ke apa kan. So diorang ni melakukan tugas diorang seperti biasa. Sampailah di mana satu momen ni, di mana pada awalnya Inspektor Akmal ternampak seperti ada satu bayangan yang tiba-tiba terlintas di hadapan MPV rondaan polis ni lah. So Inspektor Akmal bersama dengan Inspektor Sabri terkejut lah, macam apa benda yang lalu tiba-tiba kan, rushing tu kan. So bila nampak benda tu, diorang sangkakan kemungkinan ada pencuri ke apa kan yang tiba-tiba lari kat depan diorang kan. Sebab pelik sangat mat, pukul 2 pagi tiba-tiba ada benda lari depan kereta diorang. Apa yang Inspektor Akmal sedar is that makhluk ataupun bayangan tersebut masuk ke area kawasan larangan ataupun kawasan tertutup tu lah, di mana sebaliknya ada hutan. Namun adalah satu pagar di mana boleh dikatakan kereta boleh masuk, tapi tak semua kereta lah. Tapi kereta yang digunakan pada malam tu oleh Inspektor Akmal dan juga Sabri merupakan sebuah kereta MPV di mana boleh redah jalan dekat situ. Walaupun bukan jalan tar, diorang boleh lalu dekat area situ. So Inspektor Akmal pun bawa lah kereta ni masuk ke area
macam kawasan hutan ataupun kawasan semak macam tu, nak mencari ke mana hilangnya kelibat tadi tau. Sebab diorang rasa pelik lah, kenapa tiba-tiba ada munculnya bayangan macam manusia macam tu berlari tu hara tadi tu, sepantas kilat macam tu lalu. So Inspektor Akmal membawa kereta MPV tu dengan perlahan-lahan sambil menyalakan lampu suluh dengan lampu siren tu lah, tapi bunyi siren tak ada lah kan. So diorang berdua ni duk mencarilah dalam kawasan semak macam tu, nak tengok mana hilangnya kelibat yang diorang nampak tadi. Namun lepas beberapa minit macam tu, Inspektor Sabri cakap tak ada apa-apa pun yang masuk kat sini tapi memang kau nampak kan apa yang aku nampak tadi. And Inspektor Akmal pun cakap, yes, memang aku nampak lah, sebab aku pun nampak bayangan tu lalu depan kereta, laju. So Inspektor Sabri lepas beberapa minit macam tu, Inspektor Sabri bagi tahu lah dekat Inspektor Akmal yang kata, macam tak ada apa-apa, susah nak cari ni, dah lah kawasan gelap, and then plus berhutan, bersemak semua, so payah lah, tak apalah, kita just reverse keluar lah, nak check sangat pun tak boleh. Dan Inspektor Akmal cakap, macam ni, apa kata instead kita menggunakan kereta, kita turun keluar daripada kereta ni, kita pergi cari, sebab tak manis, takut kalau, yelah, macam Shadows katakan tadi, pencuri ke, penyangak ke apa, dah satu hal lah. So Inspektor Sabri pun iakan sahaja, and mereka berdua pun keluarlah daripada kereta untuk mencari dari mana datangnya jelmaan tadi itulah. So diorang pun duk mencari, and then tertiba Inspektor Akmal terdengar seperti ada suara yang sangat nyaring tau, macam seolah-olah suara binatang macam tu tau. Inspektor Sabri pada ketika itu yang tengah duk mencari ke mana hilangnya lembaga tadi tu, terpandang kepada Inspektor Akmal, and Akmal pun pandang kepada Sabri, and diorang pun berasa confused dan berasa keliru lah, mana datang tiba bunyi yang nyaring macam tu tau. Nak kata binatang, bukan binatang. So Sabri pun bagi tahu kepada Akmal yang dia rasa tak sedap hati, dia rasa macam ada benda tak kena So Inspektor Akmal pun cakap, tak apa, mungkin tak ada apa-apa tu, bunyi binatang ke apa, kucing ke apa, kita continue search lagi 2-3 minit yang tu, kalau still tak jumpa apa-apa, dan kita caw lah. So diorang pun duk mencari, and sepanjang proses diorang mencari, suara nyaring ataupun yang macam menjerit tu makin lama makin dekat. So ada sentiasa geng banyak semua pernah dengar ada pepatah yang mengatakan kalau bunyi tu jauh maknanya dekat, kalau bunyi tu dekat maknanya benda tu jauh. Namun terbalik buat insiden yang dialami oleh Inspektor Akmal dan juga Sabri, di mana bunyi tu makin lama makin dekat, seolah-olah benda tu berada di atas kepala diorang tau. Sampailah satu momen di mana Inspektor Sabri dan Inspektor Akmal berada di salah satu pokok yang agak besar juga, and diorang time berada dekat bawah pokok tu, time tu lah diorang dengar suara nyaring yang amat kuat dekat bawah pokok tu tau. So time tu Inspektor Sabri dan juga Akmal pandanglah sesama sendiri, and diorang tahu yang bunyi tu datang daripada atas kepala diorang tau. So pada awalnya mereka berdua ni macam risau juga kan, nak tengok apa yang ada kat atas pokok kan. Takut yang kemungkinan besar yang penyangak tu tengah sorok atas pokok ke tiba-tiba nak terkam kan. So Inspektor Akmal dan Inspektor Sabri pun bagi cadangan untuk mengeluarkan pistol diorang untuk berjaga-jaga, bukan untuk menembak ke apa, untuk sekadar berjaga-jaga, takut ada binatang buas ke apa, at least diorang bolehlah pertahankan diri diorang. So sambil memegang senjata diorang dengan lampu suluh tu, kira macam ni lah diorang pegang kan, and diorang pun menyalakan lampu suluh ke arah bahagian atas pokok tu, and time tu lah Inspektor Sabri dan juga Inspektor Akmal nampak makhluk yang melintas di hadapan kereta diorang. Apa yang disangkakan manusia yang melintas, rupa-rupanya bukan manusia. Sebab apa yang dinampak oleh Akmal dan juga Sabri merupakan Pontianak. So kali ni mereka berdua dapat nampak dengan mata diorang sendiri kelibat makhluk Pontianak tu sendiri tau. Apa yang meyakinkan diorang yang makhluk yang berada di atas pokok tu Pontianak adalah seperti biasa kita semua tahu rupa paras Pontianak ni macam mana kan, dengan berjubah pula, berbaju putih dengan berambut panjang semua macam tu. Diorang nampak benda yang sama, tapi baju putih tu tak adalah putih sangat, dia macam lusuh sikit lah, berada bercangkung di atas pokok tu sambil memerhatikan diorang tau. Tapi apa yang pelik, wajah yang diorang nampak tu, mata dia memang mengerikan. Sebab dikatakan mata dia macam seolah-olah macam mata ikan macam tu, kira macam sebelah-sebelah sini tu, and then dengan rambut yang panjang macam terburai tergantung macam tu sambil memandang diorang tau. And terus Inspektor Akmal dan juga Inspektor Sabri berlari menuju ke kereta diorang, and terus reverse daripada kawasan situ tau. Dengan keadaan kalang kabut diorang ni, terus diorang caw daripada tempat tu, and diorang hanya berdiam diri
tak bercakap sepatah perkataan pun sampailah diorang sampai ke balai polis dekat kawasan perumahan tu lah. Ada satu pejabat polis kat situ. So apabila diorang sampai kat situ, barulah diorang start bercakap. And Sabri tanya, kau nampak tak apa aku nampak? And Akmal pun cakap, yes, aku nampak apa benda yang ada atas pokok tu. And aku sepanjang 8 tahun bekerja sebagai pegawai polis, tak pernah aku nampak makhluk tu munculkan diri dia di depan mata aku tau. So seperti mana yang Shadows katakan pada awal video ni tadi, sepanjang 8 tahun Inspektor Akmal bekerja sebagai pegawai polis, memang ada momen-momen yang menyeramkan dan juga aneh yang berlaku ke atas diri dia. Malah bukan hanya pada diri dia, ada jugalah pegawai-pegawai polis lain yang especially bila diorang buat rondaan pada waktu malam, adalah insiden-insiden yang menyeramkan. Namun Akmal tak pernah disangka ataupun terlintas dalam otak fikiran dia yang dia akan nampak makhluk tu dengan mata dia sendiri. And plus member tengah lepak atas pokok kan. So lepas pengalaman tu, bagi Akmal, dia tak ada lah, since dah nampak makhluk tu dah macam tu kan, tak adalah member nak resign ke apa. Dia anggap itu hanyalah ialah gangguan yang dia alami. Ialah sebab takkanlah disebabkan insiden tu diorang nak resign semua benda tu, tak berbaloi lah. So bagi Akmal, itu hanyalah gangguan yang berlaku pada malam tu bersama dengan rakan setugasnya iaitu Inspektor Sabri. And Inspektor Akmal akan teruskan kerjanya seperti biasa. And kalau sekiranya berlaku lagi lah benda-benda macam tu, Inspektor Akmal akan sentiasa ingat dalam otak dia, sekiranya melakukan tugas-tugas di waktu-waktu yang agak lewat dan pukul 12 malam lah, pukul 1 pagi, akan dipastikan membaca segala ayat-ayat petikan Al-Quran dan segala doa pelindung supaya tak ada lah gangguan-gangguan macam tu berlaku ke atas diri dia ataupun rakan setugas yang meronda pada waktu malam. Kisah yang seterusnya berlaku kepada Inspektor Hafiz dan juga Inspektor Vijay semasa membuat rondaan di kawasan Felda Sungai Berang. So pada malam tu seperti biasa, Inspektor Hafiz dan Inspektor Vijay ditugaskan untuk buat rondaan dekat kawasan area Berang tu lah. So pada waktu itu si Inspektor Vijay ni tergerak hati dia untuk membuat rondaan di kawasan Felda Sungai Berang. So Inspektor Hafiz yang kepada ketika itu memandu kereta polis tu, dia pun decide okay fine, diorang pun fikir cinta agak lama diorang tak buat rondaan dekat situ, so diorang pun menuju ke arah Felda Sungai Berang. So setibanya Inspektor Hafiz dan juga Inspektor Vijay dekat kawasan tu, diorang pun membuat rondaan seperti biasa, cek kawasan sekeliling, cek area-area kawasan perkampungan tu sama ada apa-apa gangguan dari segi ialah jenayah ke, ada gangguan-gangguan yang tak diingini, bukan gangguan hantu pelik sangat kalau polis buat rondaan untuk cari gangguan hantu kan. So diorang pun lalu dekat area situ, just sekadar cek sama ada semua okey ke tak. So diorang pun berada dekat area situ hampir lebih kurang 30 minit macam tu lah. Dan selepas selesainya membuat rondaan dekat kawasan situ, Inspektor Vijay pun cakap okey lah, tak apalah, since dah tak ada apa-apa dekat area sini, diorang pun bolehlah pergi cek dekat kawasan lain ke apalah. And diorang pun decide untuk exit kawasan Felda Sungai Berang ni. Dan seperti Shadows katakan tadi, walaupun tempat tu adalah perkampungan-perkampungan, ada kawasan-kawasan rumah semua benda tu, namun adalah beberapa kawasan yang memang berhutan lah. Sampailah satu momen di mana kiri dan kanan mereka berdua ni merupakan hanya hutan saja tau. And kawasan tersebut memang gelap gelita, tak ada lampu, tak ada apa. Hanya menerangi kawasan tu adalah lampu cahaya daripada kereta polis yang sedang dipandu oleh Inspektor Hafiz lah. So sepanjang perjalanan nak keluar daripada area kampung Felda Sungai Berang ni, dalam lebih kurang jarak 20 meter macam tu, Inspektor Vijay tegur Inspektor Hafiz yang katanya dia nampak seperti ada bayangan seorang wanita tua yang berjalan di sisi jalan dalam jarak 20 meter macam tu tau. So Inspektor Vijay pun bagi tahu kepada Inspektor Hafiz untuk berhentikan kereta sebab nak tanyakan beberapa soalan, dan sama ada wanita tua tu memerlukan apa-apa bantuan dari segi nak hantar pulang ke apa-apa macam tu lah. Dan apabila Inspektor Hafiz tiba berdekatan dengan wanita tua tu, Inspektor Vijay pun menurunkan tingkapnya untuk menanyakan kepada wanita tua tu sama ada perlukan apa-apa bantuan, and also tanyalah buat apa dekat area sini tengah-tengah malam, dah lah gelap, tak ada lampu suluh ke apa ke kan. Namun wanita tua tu tak memberi apa-apa respon kepada Inspektor Vijay tau. So Inspektor Vijay pun berpaling tadah wajahnya ke arah Inspektor Hafiz dalam keadaan keliru lah. Kenapa perempuan ni tak ada bagi respon apa-apa pun kan. So Inspektor Hafiz pun memberi salam kepada wanita tua tu sambil bertanyakan soalan sama yang ditujukan oleh Inspektor Vijay tadi tu. Namun benda yang sama juga berlaku kepada Inspektor Hafiz, tak ada apa-apa respon yang diberikan oleh wanita tua tu. So lepas beberapa saat macam tu, Inspektor Vijay pun cubalah sekali lagi tanyakan
beberapa soalan kepada wanita tua tu, namun sekali lagi tak ada respon yang datang daripada wanita tu. So Inspektor Vijay pun give up dengan situasi tu. Dia pun kata kat Inspektor Hafiz, tak apalah, biarkan dia lah, kita just caw lah, mungkin dia tak betul ke apalah kan. So Inspektor Vijay pun nak naikkan tingkap dia. Dalam on the way nak naikkan tingkap dia separuh macam tu, pada waktu itulah wanita tua tu memandang ke arah Inspektor Vijay dan juga Inspektor Hafiz. Dan alangkah terkejutnya mereka berdua apabila mendapati wajah wanita tua tu amat mengerikan, seolah-olah memang bukan wajah manusia tau. Dan Inspektor Vijay pada ketika itu teramat terkejut dengan apa yang dia nampak. Cepat-cepat dia naikkan tingkap, dan seelok sahaja tingkap itu berjaya dinaikkan, tiba-tiba wanita tua tu menghentak cermin tingkap kereta tu tau. And terus mereka berdua yang berada dalam kereta ni terkejutlah dengan reaksi wanita tua tu. And time tu Inspektor Hafiz capai macam walkie-talkie tu yang merupakan speaker yang dekat luar kereta polis tu, and memberi amaran kepada wanita tua tu untuk tak mendekati kereta polis tu. Namun wanita tu tak memberi apa-apa reaksi ataupun respon kepada mereka berdua, and terus menghentak cermin tingkap kereta polis tu tau. And sekali lagi Inspektor Hafiz memberi amaran, sekiranya kalau kata wanita tua tu terus melakukan apa yang dia sedang dia lakukan, mereka akan menangkap wanita tua tu lah. Dan lepas Inspektor Hafiz cakap macam tu, barulah wanita tua tu berhenti menghentak cermin tingkap kereta tu. And wanita tua tu membelakangi diri dia daripada kereta polis tu lah. Apa yang mengerikan mereka berdua, apabila wanita tua tu membelakangi diri dia daripada kenderaan polis, time tu lah diorang nampak wajah wanita tu tertiba senyum. Senyuman yang teramat sinis lah, katanya macam tu kan, yang memang mengerikan lah buat Inspektor Vijay dan juga Inspektor Hafiz. Dan terus Inspektor Vijay cakap, jom macam lain macam ni perempuan tua ni, aku tak nak nanti apa-apa benda yang tak manis berlaku kan. So Inspektor Hafiz pun nak teruskan perjalanannya, nak abaikan wanita tua tu yang berada dekat situ. Namun seelok saja Inspektor Hafiz masukkan gear, tiba-tiba kereta tu mati enjin macam tu je tau. Dan apabila kereta mati enjin, automatically lock pintu semua terbuka lah. And cepat-cepat Inspektor Hafiz lock semua pintunya sebab takut yang wanita tua tu tiba decide untuk buka pintu ke ataupun nak buat apa-apa benda yang membahayakan mereka berdua. Dan seperti mana semua gamer yang tahu, bila kereta ni mati enjin, automatically semua lampu, semua benda tu terpadam lah. Memang kawasan sekeliling gelap gelita, and diorang tak nampak langsung di mana kelibat wanita tua tu tau. Inspektor Vijay terus mencapai bawah seat kereta tu, lampu yang di mana dia letak lampu suluh tu, untuk mencari kelibat wanita tua tadi. And apabila Inspektor Vijay menyuluh dekat cermin tingkap dia, and mereka berdua terkejut sebab wanita tua tu tak ada pun dekat situ tau. And diorang berasa pelik lah, mana hilang wanita tua tu kan. So diorang suluh lah dekat depan, suluh dekat belakang. Namun diorang tak nak ambil risiko untuk keluar daripada kereta sebab seperti mana Shadows katakan tadi, takut membahayakan mereka berdua. Dan lepas beberapa minit macam tu, Inspektor Hafiz cuba menghidupkan kereta, and Alhamdulillah kereta tu berjaya dihidupkan. Dan selepas dah hidup kereta balik, Inspektor Vijay pun cakap, caw lah daripada tempat ni, dah lain macam ni, dah benda tak pelik lah ni kan. So Inspektor Hafiz pun masukkan gear nak memulakan perjalanan. So elok saja kereta mula bergerak, Inspektor Hafiz pandang di sisi cermin belakang. Apa yang mengejutkan Inspektor Hafiz adalah bila dia nampak sisi belakang cermin kereta tu, dia nampak kelibat wanita tua tu berada di boot belakang. Tak sure sama ada bercangkul kat boot ke ataupun macam pegang macam tu lah, kira macam follow sekali lah dengan kereta tu. And terus Inspektor Hafiz bagi tahu kepada Inspektor Vijay yang wanita tua tu rupa-rupanya masih lagi berada di boot belakang. So Inspektor Hafiz pun bacalah segala doa dan juga petikan-petikan daripada Al-Quran dengan harapan yang wanita tua tu lepaskan kereta tu ke ataupun tiba menghilang ke, lebih kurang macam tu lah. Dan Inspektor Vijay pada time tu pun dia pun sama juga turut membaca apa yang patut dalam si agama dia lah. And diorang pun punyalah fokus nak keluar dekat kawasan situ. And apabila diorang keluar daripada kawasan situ, bila tempat tu, kawasan area situ dah makin bercahaya semua benda tu, bila Inspektor Hafiz pandang semula dekat sisi cermin belakang tu, pada waktu itulah Inspektor Hafiz berasa lega sebab tak nampak kelibat wanita tua berada di boot belakang kereta tu tau. And Inspektor Hafiz pun bagi tahu kepada Inspektor Vijay yang wanita tua tu dah tak ada dekat belakang. So Inspektor Vijay dalam keadaan keliru semua benda tu, dia bertanyakan kepada Inspektor Hafiz apa sebenarnya nak berlaku.
berlaku kan. Siapa wanita tua tu? So Inspektor Hafiz yang dah biasa sangat dengan gangguan-gangguan macam ni, and also dia dah tahu dah wanita tua kawasan hutan ada nama gelaran dia. So Inspektor Hafiz pun bagi tahu yang apa yang diorang telah alami tadi, diorang terkena gangguan daripada nenek kebayan tau. So selepas Inspektor Hafiz dah cerita semua benda tu lah, background pasal nenek kebayan ni kepada Inspektor Vijay, barulah Inspektor Vijay faham yang sepanjang diorang berada dekat kawasan hutan tadi tu, rupa-rupanya mereka telah diganggu oleh satu entiti yang tak diketahui ataupun entiti yang menyeramkan. So diorang pun decide untuk stop rondaan diorang pada malam tu and pulang semula ke ibu pejabat polis. And lepas tu bila diorang sampai kat sana, mereka berdua bernekat untuk tidak berkongsikan pengalaman ni kepada sesiapa sebab risau takut nanti ada inspektor-inspektor lain ataupun pihak-pihak pegawai polis yang lain yang nak buat rondaan dekat kawasan situ, disebabkan dah dengar kisah yang diorang alami, nanti diorang pula takut nak buat rondaan kat situ, tak ada polis pula nak masuk situ kan, dah satu hal. So diorang decide untuk simpan cerita tu bersama diorang sahaja and tak berkongsikan kisah tu pada sesiapa pun, which merupakan satu pengalaman yang amat menyeramkan buat Inspektor Hafiz dan juga Inspektor Vijay. Alright gamers semua, so kisah terakhir pada hari ini merupakan pengalaman yang dialami oleh Inspektor Hadi semasa dia membuat rondaan di Lake Garden yang terletak di Taiping. Lake Garden, kawasan famous tu kan. Di mana pada malam tu Inspektor Hadi mengalami gangguan yang amat menyeramkan sampai member terus pecut balik ke Balai Polis Taiping akibat ketakutan yang teramat sangat. So kisah dia bermula di mana Inspektor Hadi ni time tu dia membuat rondaan menggunakan motor. So selalunya adalah 2-3 orang yang akan follow dia sekali, tapi pada malam tu hanya dia seorang saja. So dia decide sebelum dia nak habiskan shift dia pada malam tu, dia nak buat rondaan dekat kawasan Lake Garden. Time tu dekat pukul 1 pagi lebih kurang macam tu lah. Dia nak check area-area situ, takutlah kok ada benda-benda yang orang buat ke, especially macam yalah kadang-kadang ada orang buat benda-benda maksiat ke apa, dia nak elakkan daripada benda-benda tu berlaku dekat area situ. So Inspektor Hadi pun lepas dia dah buat rondaan dekat area Taiping, dia pun nak pergi ke arah Lake Garden, nak buat rondaan satu kali dekat area situ, dan lepas tu caw lah habis shift dia untuk malam tu. Seperti malam-malam yang biasa, Inspektor Hadi ni dah biasa sangat lalu dekat kawasan Lake Garden tu, tak ada lah nak kata gangguan-gangguan pelik ke apa ke. Yes, pada waktu malam tempat tu boleh dikatakan agak menyeramkan, especially dekat lepas pukul 12 malam, pukul 1 pagi. Kawasan situ dah memang tak ramai orang. Adalah 2-3 orang yang mana jogging ke apa kan, jenis jogging tengah-tengah malam macam tu, adalah macam tu kan. Tapi selain tu aktiviti-aktiviti pada waktu malam kurang sikit kat area situ. And kadang-kadang tempat tu agak menyeramkan dari segi apa, tengah-tengah bawa motor kat area situ kan ada zoo Taiping kat situ kan, terdengarlah bunyi chimpanzee ke, bunyi orang hutan ke apa kan, buat bunyi kan. Bila salah dengar, startlah fikir ada pontianak ke apa, salah tangkapan ataupun salah anggapan cerita dia, okay? So Inspektor Hadi pun memulakan round check dia dekat area Lake Garden tu, di mana dia start dekat area McDonald kan. McDonald ada tempat masuk tu, so dia masuk dekat situ nak buat pusingan lah. So tengah dia bawa motor, dia dah bawa round dekat area situ, tak adalah dia bawa laju ke apa, dia bawa perlahan kan, sebab dia nak tengok kawasan sekeliling tu. So tengah-tengah dia bawa, tiba-tiba motor yang ditunggang oleh Inspektor Hadi ni terasa berat semacam tau. And Inspektor Hadi berasa pelik lah, apa hal motor aku lembab macam seksa nak gerak kan. Walaupun motor dia bergerak dengan perlahan, tapi orang yang bawa motor ni tahulah bila ada beban ataupun ada, selalunya dia akan rasa berat tu bila ada pembonceng dekat belakang tau. So Inspektor Hadi tak ada lah dia fikir ada pembonceng dekat belakang, sebab memang dia seorang sahaja pada malam tu. So Inspektor Hadi decide untuk abaikan perasaan dia and just continuekan rondaan dia seperti biasa. Dia nak check kawasan sekeliling, tak ada terfikir apa-apa gangguan sekalipun. And apabila dia sampai dekat area Zoo Taiping, time tu lah Inspektor Hadi terbau satu bauan yang kurang menyenangkan tau. Namun Inspektor Hadi tak bersangka apa-apa yang menyeramkan, sebab ialah dia lalu dekat area Zoo Taiping kan, kemungkinan apa-apa bau yang datang daripada zoo tu keluar ke apa kan, boleh pula macam tu kan, bau-bau tu keluar ke apa, sebab itulah dia terbau bau yang kurang menyenangkan lah. Dipikirkan kot-kot bau datang daripada zoo. So Inspektor Hadi pun meneruskan perjalanan dia, cek kawasan sekeliling, and pada saat itu jugalah
baru Inspektor Hadi terasa seperti bulu roma dia meremang macam tu tau. And selalunya Inspektor Hadi ni lepas dia dah lalu dekat kawasan di mana ada satu hotel, Flemington Hotel tak silap Shadow pun lupa nama hotel tu, dia ada roundabout kat situ, dia akan buat U-turn balik and lalu balik laluan yang sama untuk menghala semula ke Balai Polis Taiping. Tapi tak tahu kenapa dia decide untuk lalu jalan Sao Ao Choi. So jalan Sao Ao Choi ni ada kan sama juga dekat roundabout tu, di mana dekat bahagian depan ada hotel and then dia masuk kiri jalan Sao Ao Choi tu lah. So dia lalu dekat area situ, ada kawasan perumahan everything all, so macam biasa lah. Namun si Inspektor Hadi ni still rasa yang motor dia berat semacam tau. And tibalah dekat area jalan tu, dia ada satu kawasan tanah perkuburan Cina tau. And apabila dia sampai dekat situ, and barulah Inspektor Hadi perasannya, apa hal pula aku ikut jalan ni kan? Selalu aku akan ikut jalan lain. So time tu Inspektor Hadi dalam otak dia dah bermacam-macam soalan dah start bermain tau dalam otak dia. So Inspektor Hadi pun decide tu, okay fine lah, dia nak patah balik tau. Sebab yelah daripada area situ dia akan exit dekat jalan Pokok Asam macam tu lah, lebih kurang. Shadows lupa sangat jalan-jalan dekat Taiping ni, tapi dia akan exit dekat area situ lah. So decide daripada Pokok Asam dia nak patah balik ke Taiping, tak adalah jauh mana, tapi still jauh lah daripada mana dia lalu dekat area Lake Garden tu. So dia decide untuk patah balik, tapi dia buat U-turn dekat kawasan tanah perkuburan Cina. And apabila dia nak buat U-turn, dia nak tengok sama ada kereta dekat belakang apa. Time tu lah dia pandang sisi cermin motor dia tu lah, nak tengok ada kereta ke tak. And time tu lah Inspektor Hadi nampak ada satu makhluk yang duduk bersama dengan dia di atas motor dia tau. And makhluk tu dibalut tau. And obviously Inspektor Hadi dah tahu dah yang pembonceng dia yang menyebabkan motor dia berat adalah makhluk yang tak lain dan tak bukan, iaitu pocong tau. So rupanya sepanjang perjalanan dia yang motor dia berat semua benda tu disebabkan makhluk tu tumpang dia naik motor tau. So Inspektor Hadi pun tadi tu dah kalang kabut, tapi dia still nak maintain cool dia buat U-turn and cepat-cepat dia nak caw daripada tempat tu. And dia still ram motor dia, namun motor dia still terasa berat. Sampailah dia masuk dekat area Lake Garden semula, barulah motor dia berasa ringan semula tau. And apabila Inspektor Hadi pandang dekat cermin belakang balik, barulah dia nampak yang makhluk tu dah tak ada dekat situ tau. Inspektor Hadi pun bergegas pulang semula ke Balai Polis Taiping. Dan lepas sampai sana, member dah kebiru-biruan, dah pucat semua benda. Pegawai-pegawai lain yang nampak dia time tu semua bertanyakan lah apa yang dah jadi semua benda tu kan, asal nampak pucat. Namun Inspektor Hadi tak cakap apa-apa. Dia kata dia nak balik, dia rasa tak sedap badan and dia nak rehatkan diri lah. So pada keesokan harinya, bila dia masuk bertugas balik, barulah dia kongsikan pengalaman dia bersama dengan rakan-rakan setugasnya, di mana pada malam yang dia buat rondaan tu, dia telah ditumpangi oleh makhluk yang dinamakan pocong tau. So yang lain semua macam jam lah, kau biar betul Mat, makhluk tu tumpang kau kan. So Inspektor Hadi pun ceritalah daripada A to Z apa yang dah berlaku semua benda tu. So adalah rakan-rakan setugas dia semua gurau dengan dia, cakap kemungkinan dia minta tumpang kau pergi sampai area tanah perkuburan tu, sebab tu dia lepas tu dia nak balik tu, dia tak ada Grab ke apa kan. Yang lain semua start gelak-gelak lah. Namun bagi Inspektor Hadi, ia bukanlah satu benda untuk dipertawakan, sebab pada time yang berlaku insiden tu ke atas diri dia, memang satu pengalaman yang menyeramkan. Geng, semua bayangkan korang tengah ride motor korang tengah-tengah malam ke apa kan, tiba-tiba ada pembonceng misteri dengan korang. Kalau katakan iman tak kuat, memang boleh terbabas mat motor. And banyak jugalah kisah-kisah yang saya pernah dengar berkenaan dengan penunggang-penunggang motor yang mempunyai penunggang misteri. Bila orang sedar ada makhluk misteri dekat belakang ni, bila tak boleh nak fokus, tak boleh nak kontrol, berlakulah kemalangan semua benda tu. So Inspektor Hadi consider diri dia amat bernasib baik pada malam tu, sebab member masih kontrol dia punya takut dia tu, sampailah dia pulang semula ke Balai Polis Taiping tau. So selepas insiden tu, Inspektor Hadi berniat yang sekiranya dia nak buat rondaan dekat area Lake Garden tu, dia akan make sure yang adalah at least satu lagi orang lah untuk temankan dia buat rondaan dekat tempat tu. Member tak nak lah kena lagi sekali kan. Mungkin kali ni gula-gula yang tumpang dia, maybe next time mana tahu kakak rockers ke ataupun ada benda-benda lain ke yang tumpang dia, dah satu hal man. So itulah 3 pengalaman ataupun kisah
yang Shadows kongsikan berkenaan dengan peronda polis. Shadows minta maaf sekiranya kisah pada hari ini tak adalah panjang mana. Simple, we keep it short, and Shadows pun nak bagi ruang kepada geng bayang semua untuk merehatkan diri dan nak buat persiapan untuk keesokan hari sahur ke pada mana yang mereka sedang menonton sekarang pada waktu malam ni kan. Korang nak besok pagi nak bangun awal semua benda, so korang semua nak berehat semua bagai kan. And kepada korang yang baru saja nak tengok, so Shadows harap korang semua terhibur dengan kisah yang Shadows kongsikan. Seperti biasa, kalau sekiranya korang terhibur, korang boleh tekan butang like, share dan juga subscribe ke Hey Shadows channel sebagai tanda sokongan korang kepada Shadows. So seperti biasa, nama aku Shadows. Bye di Orders of the Shadows. Stay safe, stay healthy. Selamat bersahur, selamat berbuka sekiranya ada yang tengah berbuka sekarang. Hingga berjumpa lagi di konten yang akan datang. Assalamualaikum. Bye bye guys. Selamat berpuasa. Pew.